لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال الله سبحانه وتعالى في الكتاب العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tuan yang berkata Allah subhanahu wa ta'ala, yang mengurusi dan imam, panggilan, wasiat, terhalakan dalam puasa surau Cipuat muslimin muslimat dalam nama Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita akan masuk ke bab yang seterusnya dalam buku Kompas Umat Akhir Zaman. Dalam sesi yang lepas kita bercerita tentang bagaimana wujudnya pendusta-pendusta pada hujung zaman. Mereka yang membawa ajaran-ajaran dusta yang berbohong pada umat, dan kemudian pendustaannya itu dipercayai oleh manusia. Dan kita telah melihat bagaimana kaedah atau cara untuk mengelakkan daripada ditipu oleh mereka ini tidak lain tidak bukan melainkan dengan bekalkan diri kita dengan ilmu agama. Tuan-tuan dan puji Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita akan melihat kepada bab yang membicarakan tentang generasi terakhir umat manusia. Bab ini membicarakan berkaitan dengan siapa yang akan wujud di akhir zaman. Adakah kita pada hari ini adalah umat akhir zaman yang dimaksudkan dengan sebenar-benarnya, ataupun masih adakah lagi mereka yang akan hidup pada akhir zaman selepas dari zaman kita ini? Tuan-tuan dan puan-puan Allah, bagaimana yang kita ketahui, kebanyakan daripada tanda-tanda kiamat yang kita pernah dengar dalam kuliah atau tazkirah dalam pengajian, antaranya bab yang paling besar adalah munculnya Dajjal. Munculnya Dajjal, Ad-Dajjal mamsuhun ainu maktubu baina ainai kafir. Yang mana Dajjal itu satu makhluk yang matanya itu terhapus ataupun rosak di sebelah matanya itu dan berjuntai seperti buah anggur yang berkeluar. Dan Dajjal itu di antara kedua matanya itu tertulis kafir, kafara kafir. Jadi dalam bab membicarakan tentang Dajjal yang biasa tuan-tuan pernah dengar, kita tak akan kupas pada malam ini, tapi lebih kurang antara tanda-tanda akhir selepas Dajjal kecil yang 30 itu, maka akan keluar Dajjal yang besar. Dan Dajjal ini ada mereka membicarakan tentang bentuknya itu, adakah ia satu simbol kejahatan ataupun ia adakah benar-benar wujud sebagai satu susuk tubuh manusia. Jadi untuk makluman tuan-tuan, berdasarkan pandangan yang paling kuat, Dajjal ini akan wujud dalam bentuk susuk tubuh manusia, susuk tubuhnya manusia, sebagaimana dalam riwayat Al-Bukhari, baginda Rasulullah SAW dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, baginda bersabda, ketika aku sedang tidur, aku melihat diriku sedang bertawaf di Kaabah. Tiba-tiba aku melihat seorang lelaki yang berkulit sawo matang, berambut lurus, dan berada di antara dua lelaki. Kepala lelaki tersebut seolah-olah menitiskan air, basah rambutnya. Aku bertanya, siapakah orang ini? Maka mereka menjawab, inilah Isa putra Maryam. Kemudian Nabi bersabda, aku menoleh dan melihat seorang lelaki berkulit merah, bertubuh besar, berambut keriting, cacat mata kanannya,
seakan-akan matanya seperti sebutir anggur yang terjojol keluar, yang terkeluar mata kanannya itu seperti sebutir anggur yang menonjol keluar. Aku berkata, siapa ini? Maka mereka mengatakan ini adalah Dajjal. Orang yang paling mirip dengannya ialah Ibn Qab ataupun Abdul Uzza bin Al-Qab. Ini adalah hadis riwayat Al-Bukhari menceritakan Rasulullah menceritakan baginda sedang tidur dan melihat macam bermimpi seolah-olah berada di sedang bertawaf di Kaabah. Dia terlihat dua sosok manusia. Satu manusia berdiri di antara dua lelaki, ini adalah Isa. Satu lagi sosok tubuh, yang satu lagi ini adalah mereka. Dia itu berkulit merah, tubuh besar, rambut ginting, cacat mata kanan, seolah-olah terkeluar mata kanan yang rosak itu seperti sebiji anggur. Maka ditanya oleh aku siapa dia, mereka menjawab Dajjal. Ini menunjukkan Dajjal pada akhir zaman adalah manusia yang akan turun membawa berbagai fitnah dengan berbagai kekuasaan yang ada di tangannya. Boleh turunkan hujan, boleh buat kemarau, boleh suburkan pokok, boleh suburkan tumbuh-tumbuhan, boleh membuatkan pokok yang ditanam berbuah, macam-macam yang dapat dihasilkan daripada kuasa yang ada pada Dajjal ini. Malahan sampai satu peringkat dia boleh menghidupkan manusia yang mati. Dia boleh membunuh manusia dan menghidupkan manusia yang mati. Sampai tahap begitulah kekuasaan itu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Dajjal untuk menguji manusia pada akhir zaman. Dan inilah yang kita harapkan tidak berlaku pada zaman kita ini, bertempur dengan zaman yang dikatakan zaman turunnya Dajjal. Kita menyatakan kenapa kita katakan bahawa kita tak nak jumpa, kenapa saat-saat fitnah Dajjal ini adalah saat yang tidak dapat kita bayangkan. Kita rasa kita kuat, tapi bila sampai pada zaman itu, Nabi bagi amaran sejak dulu, zaman-zaman lagi bahawa keadaan itu sangat murah, sangat penuh dengan fitnah. Kita mungkin tak mampu kalau dengan kedekat fizikal kita, dengan ilmu kita yang cetek, dengan iman kita yang tak seberapa ini, kita mungkin akan tertewas dengan Dajjal itu. Yang penting-penting sebab itulah banyak-banyak ketua orang kata apa, untuk Dajjal ini antaranya ialah kita menghafaz 10 ayat pertama surah Al-Kahfi. Ada 10 ayat yang terakhir, amalkan kita baca ayat-ayat tersebut. Dan baca itu bukan sekadar baca, kita tadabbur. Surah Al-Kahfi seperti saya pernah sebutkan sebelum ini, dan surah Al-Kahfi itu sendiri terkandung banyak ataupun beberapa cerita yang boleh menguatkan akidah kita. Antaranya cerita tentang Ashabul Kahfi, 7 pemuda yang masuk ke dalam gua, yang mana melarikan diri daripada pemerintah Daqyanus yang berkuasa. Jadi pemerintah itu bukan Islam, musyrik, berkuasa. Mereka melarikan diri, kemudian ditidurkan di gua dan hidup ataupun bangkit kembali pada masa pemerintah yang sudah beriman kepada Allah. Jadi suasana yang pertama ini adalah suasana Islam itu ditindas. Suasana Islam ditindas, maknanya orang jahat lagi kuat daripada orang Islam. Orang jahat lagi kuat daripada orang Islam. Kalau Islam pasal lagi masuk ke gua. Islam ini mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan bercerita sebab apa kalau Islam dibawa anjing masuk gua, tuan-tuan, itu syariat bukan zaman sekarang, tuan-tuan. Di zaman Ashabul Kahfi jangan banding dengan zaman sekarang, syariatnya berbeza. Tetapi zaman itu pemerintah yang kuat, pemerintah yang bukan Islam, kuat, zalim dan menyeksa orang Islam. Bagi menyelamatkan akidah, mereka lagi masuk ke gua. Maknanya Islam tak kuat, orang jahat lagi kuat, orang musyrik kafir lagi kuat zaman itu. Cerita yang kedua berkaitan dengan pemilik 2 ladang. Kita tengok surah Al-Kahfi, kita ada nyatain. Kita pemilik 2 ladang. Seorang ni tak ada kenapa kebun, seorang ni ada kebun. Orang yang ada kebun ni hebat, orang tak ada kebun ini dia berkawan. Yang hebat ini akhirnya dia musyrik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak memperakui kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Diperingatkan oleh rakannya dan dia tetap sesat. Maka tumbuh-tumbuhan, kesuburan tumbuh-tumbuhan, tanaman, ladang itu akhirnya hancur begitu sahaja. Cerita yang kedua menceritakan Islam dengan bukan Islam sama-sama jadi kuat-kuat. Cerita yang kedua, pemilik 2 kebun. Islam dengan bukan Islam, dua-dua jadi kuat sama kuat sebab dia berkawan. Tapi akhirnya Allah menunjukkan kuasanya pada mereka yang tidak memperakui kekuasaan. Ashabul Kahfi kemudian pemilik 2 ladang. Kisah yang ketiga dalam surah Al-Kahfi apa dia? Cerita Zulkarnain.
Cerita Zulkarnain memiliki kekuasaan dan ketenteraan sehingga boleh menewaskan Ya'juj dan Ma'juj pada zaman itu, menutupi antara dua gunung dengan terbaga. Dan akhirnya kekuasaan itu daripada timur ke barat, kekuasaan Islam. Cerita yang ketiga menceritakan tentang kekuatan Islam melebihi kekuatan bukan Islam. Nampak tak surah Al-Kahfi? Ada 3 jenis cerita. Satu cerita orang jahat jadi kuat, satu cerita sama-sama kuat, cerita yang ketiga Islam jadi kuat. Tetapi ketiga-tiganya membawa kepada hasil Islam tetap menang. Maksudnya dengan akidah yang kuat, baik Islam lemah. Apabila Islam kuat dan akidah itu kuat, walaupun kita tidak ada kekuatan ketenteraan, terpaksa lagi masuk dalam gua, tapi akidah itu kuat, akhirnya Allah akan memberikan kejayaan walaupun ratusan tahun selepas. Kisah yang kedua dalam keadaan yang sama-sama kuat sekalipun. Kalau kata seorang ini ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala, seorang tak kuat, tak ingat pada Allah, merasakan apa yang dibuat ini dia yang patut dapat, bukan sebab Allah yang bagi. Tidak dikatakan syabas, alhamdulillah. Tak dikatakan masya Allah jika berlakunya musibah, lalu bila berlakunya keajaiban. Tidak dikatakan subhanallah bila berlakunya perkara yang musibah. Lupa pada Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya Islam akan ditunjukkan di Allah Subhanahu Wa Taala kuasanya kepada orang yang mengikutkan dia. Cerita yang ketiga, bila Islam itu kuat dengan akidah yang kuat, Zulkarnain itu, maka apa sahaja yang ada di depannya semua akan tunduk kepada kuasaan Islam. Tapi kesimpulan Surah Al-Kahfi ini ialah akidah itu menjadi tunjang kemenangan dalam apa keadaan Islam. Sama ada kita ramai ke, kita sikit ke, kita sama banyak ke, asalkan akidah itu kuat, akhirnya kejayaan akan datang. Itu sebenarnya intisari Surah Al-Kahfi. Jadi bila kita hafaz 10 ayat awal, 10 ayat akhir, tuan-tuan sekalian, kita kena tahu kandungan isi dalamnya adalah isi berkaitan dengan akidah. Jadi bila akidah itu kuat, datang Dajjal macam mana pun, akidah dah kuat, dah terpasang, maka kita akan ada tipu dengan Dajjal. Sebab kita tahu yang boleh menghidupkan manusia, yang boleh mematikan manusia adalah Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Bila datangnya benda lain, datangnya satu makhluk, rambutnya keriting. Kita boleh tengok rambut keriting tu, maknanya rambut keriting. Kalau orang yang bukan kuat akidah, benda berambut keriting boleh membuatkan manusia hidup kembali. Allah kan ni. Sedangkan bagi orang yang akidahnya kuat, tidak ada benda yang menyerupai benda yang dapat kita gambarkan. Jadi bila kita nampak saja bentuk itu, bukan Allah lah, tak ada cerita. Apa kuasa yang dia boleh buat? Dia bunuh orang, hidupkan orang, turunkan hujan ke, nyalakan api ke, suburkan tumbuhan ke. Asal mana kita boleh nampak bentuk tubuh dia bukan Allah. Dia bukan Tuhan, sebab Tuhan tak akan dapat digambarkan. Jadi itu gunanya akidah. Akidah itu tauhid ini, kita orang kata Allah ini wujud tanpa ada permulaan. Kemudian dia akan kekal tanpa ada pengakhiran. Jadi tidak akan ada satu benda yang akan menyerupai dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila akidah ini kuat, kuasa apa pun yang datang, yang ada pada Dajjal, tak akan mampu mempengaruhi kita. Bila kita tengok manusia yang datang kepada kita, walaupun dia kuat dan rambut dia keriting, kemudian mata dia buta sebelah, takkan Allah pun, takkan Tuhan buta sebelah. Orang yang akidah kuat, dia akan kata dia bukan Tuhan, sebab itu ada sifat lemah. Jadi itulah antara benda sebenarnya dalam Surah Al-Kahfi ini. Tuan-tuan kena buat satu sesi, kami buat satu kuliah ke tazkirah untuk kita menghabiskan Surah Al-Kahfi. Selain pada baca hari Khamis dan Jumaat ataupun sampai hari Jumaat siang kita baca Surah Al-Kahfi, kami cuba kita habiskan ayat 1 sampai ayat 100 itu. Kita tengok apa sebenarnya cerita-cerita terkandung dalam ayat demi ayat. InsyaAllah kekuatan kita terhadap, keyakinan kita terhadap keesaan Allah Subhanahu Wa Taala akan semakin makin menempel. Cuba tengok surah kita. Saya tuan-tuan buka tafsir, buka terjemahan balik untuk esok lusa ni, habiskan dalam seminggu. Bulan depan kita datang kita tanya apa sebenarnya yang tuan-tuan dapat surah Al-Kahfi. Banyak tuan-tuan. Itulah antara pesanan baginda bahawa kita ni kalau nak selamat pada fitnah Dajjal, maka hafaz surah Al-Kahfi. Bukan sekadar hafaz tuan-tuan, tak ada pun nak ambil pengajian dari tuan-tuan. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, itu bab Dajjal. Ceritanya panjang dan saya percaya ramai tazkirah, penceramah dan menceritakan. Dia ada satu hadis yang sangat panjang, mungkin 3 sesi kuliah pun tak habis. Ini dengan satu sesi khusus. Kalau bagaimanapun bab pada hari ini adalah bab yang menceritakan selepas datangnya Dajjal, maka akan sampai satu masa Nabi Isa itu akan turun ke bunuh Dajjal. Bila dah terbunuhnya Dajjal, maka pada zaman itulah, setelah matinya Dajjal, maka itulah bermula yang sama dikatakan sebagai generasi akhir umat manusia. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa dikatakan generasi akhir umat manusia di sini?
Dan kita lihat pada bab ini dicerita secara mudah. Nabi Isa dan para sahabatnya merupakan umat Islam yang terakhir setelah Allah Subhanahu Wa Taala mengutus hembusan angin lembut dan mewafatkan mereka, maka pupuslah generasi tauhid di muka bumi ini. Tuan-tuan dalam hati Allah, selepas Nabi Isa membuat satu pukulan maut terakhir kepada Dajjal, akhirnya Dajjal mati. Bila Dajjal mati, dibunuh oleh Nabi Isa AS, maka Nabi Isa dan pengikutnya dalam zaman itu akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan hembusan angin lembut. Maka ini adalah umat yang terakhir yang mengucapkan kalimah Allah, kalimah tauhid Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Anas bin Malik, la taqumu as-sa'atu hatta la yuqala fil ard Allah Allah. Tidak ada akan berlaku akan hari kiamat sehinggalah tidak ada di muka bumi ini manusia yang mengucapkan Allah Allah. Maksudnya hari kiamat ini tuan-tuan tidak akan berlaku. Walaupun kita kata kita akhir zaman, tapi dia tak berlaku emergency dah. Dia petanda demi petanda akan turun kecil. Bila habis yang kecil datang yang besar, habis yang besar datang yang akhir sekali. Bila habis yang akhir sekali, Nabi Isa bersama umat Islam pada masa itu ada lagi belum kiamat lagi. Sehingga akhirnya tidak ada orang manusia yang menyebut Allah Allah. Maksudnya tidak ada lagi mereka yang tauhidnya mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala, barulah akan berlakunya hari kiamat. Jadi sebagaimana wujudnya orang Islam yang menyatakan Allah itu Tuhan yang satu yang Maha Esa, bukan isu akan berlaku kiamat. Kita pun rasa alhamdulillah bukan lagi zaman kalau kita disebut Allah Allah. Janganlah confident sangat tuan-tuan. Masa Tuhan boleh ubah ikut masa dia. Mungkin dia akan berlaku dan 50 tahun akan datang. Mungkin akan berlaku dengan kadar kecepatan yang kita rasa sampai dah masa ni. Kita tak tahu. Kita kata selagi mana manusia boleh sebut Allah Allah, la ilaha illallah, maka kiamat akan berlaku. Maksudnya kita akan selamat. Tak berlakulah kiamat sebab aku masih sebut Allah Allah. Yang saya takut ialah kita hidup sampai zaman manusia tak mengucapkan kalimah tauhid. Kita takut yang tu, iaitu kita termasuk dalam golongan itu. Kita takut. Manalah tahu tuan-tuan, kita kata panjang-panjang, tapi kita panjang tak panjang pun dia tak sampai 100 tahun. Dia segala dan tanda akhir ini kalau dipercepatkan sebenarnya prosesnya. Takut-takut pada zaman itu kita tergelincir dalam fitnah Dajjal, dan kita termasuk dalam golongan yang tidak melafazkan la ilaha illallah. Kita takut juga tuan-tuan. Jangan yakin sangat kita terlepas. Kalau kita ditakdirkan termasuk dalam golongan wa'iyazulillah, termasuk dalam golongan yang tidak mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala dan mengakui kekuasaan Dajjal, maka kita akan hidup dalam zaman itu sebagai orang yang bukan Islam. Maka kita yang berada dalam. Dia takut-takut kita hidup dalam golongan itu. Kalau kita rasa confident sangat akan berlaku pun, dari 20 tahun lagi mati dah pun. Kata umur sekarang kata 90, akan sampai 110 nak hidup. Kalau kita rasa macam tu dah kan, tak lama dah, tak sempat dah. Fikir pasal anak cucu juga. Adakah kita nak anak cucu kita hidup dalam zaman selepas wafatnya Nabi Isa dan tak masyarakat kalimah tauhid? Kita nakkan anak kita nakkan cucu kita hidup dengan kalimah tauhid. Biar mereka ini wafat atau mati sebelum matinya Nabi Isa. Jangan mereka ini hidup terus pada zaman selepas wafatnya Nabi Isa, iaitu dalam keadaan tidak beriman. Anak cucu siapa yang kita nak hidup pada zaman itu? Dan bukan kita pastinya. Biar kita ada saham, kita dah tanamkan motivasi semangat dalam diri kita. Aku nak pastikan anak cucu cicit ciut aku ini akan hidup dalam zaman yang masih lagi manusia wujud melafazkan kalimah tauhid. Panjangkan ajaran tauhid itu kepada anak-anak, kepada cucu kita. Jangan mati harapan. Bawa mereka ke majlis ilmu, bawa mereka ke masjid surau, bawa mereka jumpa ustaz-ustaz, bawa mereka jumpa, tengok, baca buku tentang hari kiamat. Ingatkan mereka bahawa kalimah tauhid ini adalah kalimah pertahanan terakhir kita daripada api neraka. Moga-moga mereka akan hidup dalam zaman ini. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pada masa itu kalimah tauhid akan hilang dari muka bumi. Apatah lagi solat, apatah lagi puasa, zakat jauh sekali tuan-tuan. Hukum-hukum Islam yang lain pun habislah masa itu. Kaum muslimin telah benar-benar rosak dan hanya wujud dalam perbincangan sejarah sahaja. Daripada Huzaifah, riwayat Muslim, daripada Huzaifah, riwayat Ibnu Majah Al-Hakim. Daripada Huzaifah, Rasulullah SAW bersabda, "Yadrusul Islam kama yadrusu wa yustau." Islam akan luntur
Islam akan luntur seperti lunturnya tulisan di atas baju. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan kata-kata orang biasa. Okey, Islam akan luntur seperti lunturnya tulisan di atas baju. Hatta la yura ma siyamu wala salatun wala nuskun wala sadaqah. Sehingga tidak lagi diketahui solat itu apa, tidak diketahui lagi puasa itu apa, tidak diketahui lagi haji itu apa, dan tidak diketahui apa itu zakat. Kemudian wala yusra ala kitabillahi azza wa jalla fi lailah fala yabqa bil ardi minhu ayah. Dan tertinggal, dan Al-Quran diangkat pada satu malam sehingga tidak tertinggal satu ayat pun di muka bumi ini. Banyak. Dan kemudian tertinggal apa lagi? Nabi sebut wa tabqa qawaifu minan nasi syaikhul kabir wal ajuz yaqulun. Dan tertinggal sekumpulan apa kat sini? Sekumpulan manusia asy-syaikhul kabir, orang-orang tua dia bercerita, syaikhul wal ajuz, orang tua yang lemah, berjumpa dan bercakap, adrakna aba'ana ala hadhihi kalimati la ilaha illallah fa nahnu naquluha. Kami mendapati bapa-bapa kami berkata la ilaha illallah, maka kami pun mengucapkan. Maksudnya pada zaman itu Nabi gambarkan Islam ni macam orang tak dapat nak macam benda yang pelik lah. Bila cakap tentang kalimah tauhid, mereka hanya akan bercakap pernah terima lah kalimah tu ada. Tak tahu pernah lagi suasana tu. Jumpa tu macam pernah ingat, tapi apa dia? Orang datang, cik kenal saya tak? Ataupun haji kenal saya tak? Kita tengok macam tak kenal dah kali. Macam kenal. Rasa zaman kecil-kecil dulu ayah pernah cakap, pernah bawa jumpa. Macam tu lah ceritanya Islam pada masa itu. Bila orang cakap apa itu kalimah la ilaha illallah, mereka hanya menyatakan bahawa macam pernah dengar je, patut nak cakap. Dia tu masa dia cakap, pencakap. Maksudnya jauh sekali daripada pengamalan. Kalimah itu sendiri seolah-olah ingat-ingat lupa lah. Jangan cerita solat lah, jangan cerita puasa lah, jangan cerita zakat lah. Itu suasana pada masa itu, tuan-tuan, rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'iyahzubillah, kita tak nak hidup dalam zaman itu. Nakkah kita sekarang rasa solat 5 waktu, lepas solat kita tak tahu apa itu solat? Nakkah kita sekarang dalam keadaan kita solat puasa Ramadan 30 hari, 30 juz khatam Al-Quran, sembahyang tarawih, tiba-tiba satu zaman tak tahu solat itu apa, puasa itu apa, zakat itu apa? Inilah suasana yang akan datang di akhir zaman. Kemudian Nabi Dawud Sa'id Al-Khudri Rasulullah SAW bersabda, la taqumus sa'atu hatta la yuhajjul bait. Tidak akan berlaku hari kiamat sehinggalah tidak ada seorang pun lagi yang mengerjakan haji di Baitullahil Haram. Zaman itu tidak ada lagi ibadat haji, tak lagi dilaksanakan oleh manusia. Kalau tuan-tuan boleh pecah mata, kita bayang suasana itu apa Islam yang menunjukkan sedih, tuan-tuan. Nak kata surah Haji Fuad, nak kata Masjid Asy-Syarif, nak kata Masjid At-Taqwa, ni Baitullahil Haram tak ada orang pergi tak? Betapa dengarnya manusia bumi daripada Islam pada masa itu. Pada masa itu tidak ada seorang pun yang datang ke Mekah, jangankan untuk beribadah, malah untuk singgah melihat pun masa tak nak. Pasti kerinduan dah dicabut daripada hati manusia. Rasulullah SAW bersabda lagi, ka'anni bihi aswad afhaj yaqada'uha hajaran hajara. Seolah-olah aku melihat seorang daripada mereka, orang-orang daripada Habsyah Ethiopia ini datang. Mereka ini berkulit hitam dan renggang kakinya, orang yang beruk, tengah mencukir batu-batu Kaabah satu persatu. Kaabah ini akan ada orang datang, turun sedang dan runtuh dan Kaabah bersama. Mencukir batu Kaabah satu demi satu. Tuan-tuan, sangat-sangat sangat daya hati, tuan-tuan. Nasib kota suci umat Islam yang kedua, Madinatul Munawwarah, kota yang selalu meninggalkan kerinduan di hati umat Islam, akan terbiar kosong, tidak berpenghuni. Madinah pada masa itu tidak lebih daripada kota hantu, tidak ada yang berada di sana melainkan binatang buas dan burung-burung liar. Daripada Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, yasrukuna al-Madinata ala khairi ma kanat, la yaghshaha illa al-awaf,
yuridu awafiyas sibai wat tayr. Mereka akan meninggalkan Madinah dalam keadaan yang sangat indah. Tidak ada yang tinggal di sana melainkan haiwan pemangsa seperti binatang buas dan burung-burung liar. Tuan-tuan, kita selama pergi ke Madinah, dia ada dua keadaan. Di Mekah ni kita rindu kepada ibadah. Kalau kita biasa pergi haji, pergi umrah, Mekah ni kita rindu kepada nak beribadah. Mekah ni dia mendatangkan orang kata apa? Semangat beribadah. Dia jadi macam berjalan tak penat, musim pun tak lelah, panas pun tak rasa terbakar. Suasana di Mekah ini dia boleh membuatkan kita rasa nak beribadah tanpa rasa susah. Sakit lutut pun lupa, kaut pun hilang, sakit pinggang pun tak rasa. Mekah, Madinah feeling dia lain. Madinah feeling dia rasa rindu, rasa sejuk, rasa tenang, rasa bumi yang menempatkan jasad bagi Rasulullah SAW. Dia sejuk dia lain. Mekah ni panas tuan-tuan. Kita terasa panas, tapi panas itu membakar semangat kita beribadah. Di Madinah, semangat beribadah ada, disertai dengan rasa sejuk, tenang dan rindu. Bagi orang tak pernah pergi, kena azam, tanamkan azaman untuk sampai di sana. Dia dua suasana tu kita kena rasa sebelum kita hempuskan nafas kita yang terakhir. Satu rasa panas nak buat ibadah, satu rasa sejuk dan tenang. Tapi pada satu zaman nanti, dengan hadis-hadis dari Rasulullah SAW, kedua-dua kota besar ini menjadi tinggal. Tidak ada orang lagi yang mendiami, datang kepadanya, terbiar begitu sahaja. Ada Madinah yang sangat sejuk, tenang, dengan cahaya Islam, dengan ketenangan. Para sahabat yang bersemadi di sana bersama baginda Rasulullah SAW juga akan menjadi bandar terbiar, yang akhirnya tinggal di sana hanya dengan binatang buas dan burung-burung liar. Fenomena ini menunjukkan betapa kerasnya hati manusia pada saat ini. Mereka tidak lagi merindui baginda Nabi SAW. Kota Madinah yang dipenuhi cahaya tidak dapat menembusi kegelapan hati-hati mereka. Seperti Makkah, Madinah akan menjadi segala peninggalan sejarah semata-mata. Tuan-tuan, daripada Umar Al-Khattab, Rasulullah SAW bersabda, la yasiranna ar-rakibu fi janabatil Madinah thumma la yaqulan laqad kana fi hadha hadir minal mu'minina katsir. Seorang pengendara, seorang yang bawa kenderaan akan lalu di tepi-tepi Madinah, bukan dalam, di tepi-tepi Madinah, kat luar Madinah itu, dan dia akan berkata, dia kata apa? Laqad kana fi hadha hadir minal mu'minina katsir. Tempat ini dahulunya ramai manusia. Di zaman itu orang akan berlalu di tepi-tepi, di pinggir bandar. Macam kita tengok bandar lama, dulu ramai orang, sekarang tak ada. Tuan-tuan, saya baca awal-awal dulu baca bab ini, kita lihat satu demi satu hadis yang ada dalam menceritakan suasana pada masa ini masa sepak. Bila 3 kali ulang ni kita mungkin dah dapat tahu apa yang dibaca. Tapi di belakang awal bila baca benda ini, kita menggambarkan tempat yang kita rindu nak pergi, tempat yang kita rasa gagah nak beribadah, akhirnya menjadi tempat yang orang tak mau pergi dah, orang tak nak datang dah, orang rasa bosan dah, tak ingat nak datang dah, penuh rasa maksabun dengan binatang dah tuan-tuan. Kalau kita balik kampung, kalau ada rumah pusaka, mak ayah arwah di mana kita mak ayah dah meninggal, kalau dah ada rumah arwah datuk nenek kita yang meninggal, yang kita kecil-kecil dulu kita main kat tempat tu. Bila kita balik tengok semak samun naik, bila kita tengok tingkap dah bopak, tengok ada binatang kat bawah tu naik, tahu teringat zaman kecil-kecil, aku main kat sini, aku makan kat sini, aku buat apa kat rumah ni macam-macam, belajar baca Al-Quran kat sini. Tiba-tiba 20 tahun akan datang, dia tuan yang tak ada, kita main balik, kita tengok rumah tu dah tak ada orang, dah ada semak selamun. Dia tercetus dengan kepala kita nostalgia, sedih, sayu, rasa itu rumah kita. Ini rumah Allah Subhanahu Wa Taala, tempat yang kita kerja nak pergi ni. Umrah 10 kali, 20 kali pun sanggup tuan-tuan. Balik haji, berapa rindu nak pergi ni. Bagaimana pada zaman itu boleh wujud manusia yang rasa nak pergi. Itulah gambaran fitnahnya zaman yang akan datang. Minta banyak-banyak tuan-tuan, kita tak hidup zaman ini. Sebab kalau kita hidup pada zaman ini, bermaksud kita akan tergolong mereka yang gerah hatinya lah.
Kita hanya mungkin pernah mendengar sahaja apa yang berlaku sebelum ini, tapi bukan kita yang berada pada zaman manusia yang terdengar itu. Kita dah keluar. Doa banyak-banyak. Bukan kita sahaja, anak cucu kita akan terhindar daripada fitnah yang maha besar ini. Sebagai umat yang beriman, kita wajib membekalkan generasi penerus kita dengan ilmu dan iman, agar mereka dapat menghadapi masalah masa depan yang semakin mencabar. Kenalkan mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tanamkan di hati mereka penghormatan terhadap syiar-syiar keagamaan. Kita tahu pada zaman itu kita dah mungkin akan tewas. Kalau kita ada, dah tahu kita akan tewas, maka kita bersiap awal. Kalau kita takut, tapi kita tak buat apa-apa, kita tak panggil takut tu, kita panggil kita tahu. Saya senang sebut, biasa kita takut dekat JPJ. Kita takut dekat JPJ. Bila kereta kita tak ada hotel, kita tak lalu kat tempat dia. Kita cari jalan. Orang mana jalan ada boleh, orang mana jalan tak ada boleh, orang mana jalan ada JPJ, orang mana jalan tak ada JPJ. Kalau ada lari. Maksudnya bila takut kita lari. Dan kita buat apa? Tak bagi kita tangkap. Kita perbaharui protect kita. Kita renew insurans kereta kita. Sekarang ini kita takut kepada fitnah ini. Kita takut kepada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jalan mana yang kita guna untuk lari daripada ketakutan ini? Protect apa yang kita renew untuk kita lari daripada neraka itu? Apa insurans kita? Apa takaful kita untuk lari daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau kita takut neraka Allah Subhanahu Wa Taala tapi tak ada takaful, tak ada insurans, tak beli insurans, tak nama takut, kita tahu saja. Maknanya takut JPJ tapi bawa kereta tak ada insurans, lalu je. Memang kena batal. Begitu juga manusia. Bila kita takut, kita kena usaha dengan cara apa pun. Per hari insurans duit. Kereta RM50,000, insurans RM800, RM700, RM800. Tapi nak kena bayar sebab takut. Sebab takut accident tak cover, sebab takut kena selamat, kita bayar. Neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau takut dengan neraka Allah Subhanahu Wa Taala, bayar dengan apa? Bayar dengan ilmu, bayar dengan usaha, bayar dengan masa, bayar dengan apa sahaja. Itu insurans kita. Itu duit kita nak guna di nanti akhirat Allah Subhanahu Wa Taala kata. Inilah yang diperingatkan. Kalau kita rasa takut, maka carilah benda yang boleh membuatkan kita boleh lepas dari ketakutan itu. Kalau kita rasa kita tak nak anak-anak cicit kita, cucu kita ini masuk dalam zaman yang tak rindu pada Mekah dan Madinah, maka kita persiapkan mereka sejak daripada awal. Alang-alang masih hidup lagi, ayah masih hidup, mak masih hidup, belajar apa itu Islam, apa itu agama, apa itu akhirat, apa itu neraka, syurga, apa itu kalimah tauhid. Cerita biar dia orang rasa rindu dan suka ke Islam. Barulah namanya kita nak elak daripada fitnah itu. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, percayalah setiap orang yang menyebarkan rasa cinta kepada Nabi, jadi anak-anak itu kita kena suburkan rasa cinta kepada Nabi. Saya berdoa Allah Subhanahu Wa Taala pada Nabi, kita kena sentiasa buat rasa cinta. Kalau sebut artis Korea semua ini seronoknya, nampak budak-budak sekarang. Cuba kau sebut Rasulullah SAW, macam mana rasa rindu dia? Tak ada apa-apa. Masa macam Nabi, dia Nabi ada Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Uthman Al-Affan, Abu Bakar As-Siddiq. Kita sebut bagaimana reaksi mereka. Anak perempuan kita sebut Sayyidina Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Macam mana? Ada reaksi, macam reaksi kita sebut nama, saya nama di Korea, Yumin, nampak? Nama Korea. Sebut dia, seronok. Itu ada seronok. Rindu nak jumpa, seronok nak tengok. Sebut nama para sahabat. Itu tandanya kita jauh sebenarnya daripada sahabat. Kita jauh daripada kerinduan kepada mereka yang pernah menegakkan syiar Islam. Kita jauh macam bukan kita ni, anak-anak kita. Kita ni rindu lah ni. Sebab rindu dah dekat surau masjid dengan kuliah anda sekarang. Tapi pastikan anak-anak kita dia kat mana sekarang. Ada kat kuliah, kalau dekat rumah baca Quran tak apa lagi. Takut sekarang duduk lepak dekat restoran, dekat stadium, tengok konsert. Takut yang tu je. Dia nak rindu macam mana pada Mekah, nak rindu macam mana pada Madinah pada zaman akhir zaman. Kalau zaman sekarang ni pun tak rindu kat surau masjid. Jadi kena bagi, tanamkan kerinduan pada masa sama berkekas kepada mereka bahawa zaman ini bukan zaman akhir lagi. Jangan dia buat lupa dengan Majlis Surau. Datang Majlis Surau, tengok Datuk Imam, kenal Datuk Imam. Kadang-kadang kita ni tanya Perdana Menteri, Perdana Menteri tahu, tanya Imam Syafiq, Imam Dua tak kenal ke? Ayah mak datang surau kata apa? Cuba tanya anak-anak kita, Imam satu surah Al-Quran nama apa? Imam dua nama apa?
Cuba tanya nama ahli komputer dan K-pop 1, 2, 3, 4, 5 semua hafal. Nama tu siap, suruh dia siapa? Semua tak tahu. Sebab apa? Tak tahu suruh. Jadi tanamkan dalam diri rinduan kepada agama. Dan di peringkat kita ini, antara tempat yang paling mencampah rasa rindu dan cinta ini adalah Masjid Rasulullah. Tarik mereka, ramaikan mereka, datangkan mereka ke sini. Walaupun bukan sampai zaman akhir yang kita fitnah besar, tak apalah, itu kita doa kita terelak. Tapi zaman sekarang kesekian tahun perlu buat. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah masuk akhir bicara, insya-Allah kita doakan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Rasulullah SAW bersabda, min syirarin nasi man tudrikuhum as-sa'atu wa hum ahya. Antara manusia yang paling buruk ialah mereka yang masih hidup apabila terjadinya kiamat. Inilah doa yang kita kena sentiasa tak baca dalam hati kita, supaya biarlah kita bukan minta mati awal, tapi kalau mati lama pun janganlah dipanjangkan umur sampai ke peringkat kita masuk dalam zaman fitnah yang sudah tidak ada lagi orang Islam dalam. Kita tanam dalam hati kita doa setiap hari, biarlah aku hidup dalam iman, biarlah aku mati dalam iman. Jangan aku terbabas masuk dalam zaman ketika tidak ada lagi manusia beriman pada zaman itu. Dan jika kita berada pada masa itu, maksudnya kita dah tidak beriman. Doalah, jauhlah daripada fitnah itu. InsyaAllah ta'ala bersama sesi yang akan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati dan berkati kita dan keluarga kita daripada masuk dan tenggelam hanyut hangus dalam zaman yang sangat-sangat kita takuti, iaitu zaman di mana kalimah Allah tidak lagi dilafazkan oleh manusia. InsyaAllah semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa kita, sama-sama kita sampaikan amal dan wasiat kepada sahabat-sahabat keluarga yang bersama kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa kita semua. Qul hadza wa astaghfirullah wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.